Okey, saya akan buka soalan dan question answer tu selepas Encik uh, uh, Abdul Hafiz Ya, okey. memberi uh, pembentangan dia. Boleh, Prof. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemput Encik Abdul Hafiz Win, CEO Mutiara Teknologi Malaysia Sidang Berhad, untuk menyampaikan dia punya kuliah atau ucapannya, keberkesanan gaya keberkesanan gaya kepimpinan, style of leadership, kunci untuk menjadi usahawan yang berjaya. Jadi saya permohon Encik Abdul Hafiz memperkenalkan diri bagi pada pendengar kita yang tidak hadir pada pagi tadi. Jadi saya persilakan, saya serahkan mic pada Encik Hafiz. Silakan. Okey, terima kasih Prof ya. Okey. Saya take over yang my session, this is the last session for today ya. Tajuknya keberkesanan daya kepimpinan kunci untuk menjadi usahawan yang berjaya. Okey. Jadi saya gulungkan jugalah yang mana-mana yang kita dah present daripada awal tu, nanti kita boleh masukkan sekali lah ya. Okey, ini untuk siapa yang tadi tak dengar daripada pagi, serba sedikit lah profil saya. Saya born 16 September 1969 Malaysia Day ya. Saya graduated 1993 UUM, degree in accountancy. So saya member of MIA since 1996. Pengalaman bekerja bisnes semua dalam 27 tahun lah. Sekarang CEO di Mutiara Teknologi. So my motto kat bawah tu, learning is never ending process. So saya harap adik-adik 14 orang ni makin segar ya, semakin petang semakin segar. Siapa tak segar boleh pergi ambil kopi sekejap, no problem. Okay, so saya go back to basic. Macam kita bila kita nak bisnes ni, leadership. Dia tengok gambar kat bawah tu, penguin pun ada ketua kat depan tu. Yang belakang tu pun jalan diri tegak juga. So maksud gambar tu, dia tulis kat situ. The leader always set the trail for others to follow. Okay. So macam adik-adik semua sekarang ni, you still belajar, still dalam you punya learning process di universiti. Tapi you kena start fikir benda-benda ni. Kita tengok contoh macam saya tunjuk gambar tu, mesti ada ketua. Okay. Dia maksud dia kepimpinan tu, the ability of individual to influence, motivate and enable others to contribute towards the effectiveness. Maksudnya yang ini saya copy je daripada Wikipedia ni. Maksud kepimpinan ni very standard. Kalau you baca buku management pun semua sama saja cerita maksud kepimpinan. Cuma kenapa kita nak cakap kepimpinan ni penting dan bagaimana itu penting? Macam mana kita interpretkan dalam dunia bisnes? Hari ini kita nak, apa yang kita cerita, kita akan bawa masuk ke arena perniagaan. Bukan kita nak kata kepimpinan kita nak dalam organisasi nak jadi ketua sana ketua sini, tidak. Kita akan relatekan kepada perniagaan. Okay, leadership. Kalau kita tengok leadership pun very important. Kalau kita tengok mengapa kepimpinan yang berkesan tu penting untuk perniagaan. Di sini yang kita nak ceritakan. Okey, kalau kita tengok mengapa penting? Apa yang saya tuliskan dulu ni, kita perlu memimpin diri sendiri terlebih dahulu sebelum boleh memimpin orang lain dengan berkesan. Okey. Kat sini ni sekarang ni kenapa saya letak ni nombor 1 pasal macam saya cakap tadi. Yang adik-adik semua ni, you belum start your proper business lagi. Daripada yang saya faham tadi, yang dah advance sikit tu, Ijmal dah advance, dah ada income apa semua dah. Okay, it's very good. Tapi yang lain-lain pun pada saya masih you are at the same stage. Stage tu, you kena tunjukkan diri you sendiri. Boleh tak you memimpin diri you untuk start your own business? Sebelum you cerita, sebelum adik-adik ni semua nak cerita saya macam mana nak kembangkan bisnes saya nanti, macam mana saya nak hire orang. Before you go into that stage tu, you tengok dulu, boleh tak macam mana you nak memimpin diri you sendiri? Boleh tak you disiplinkan diri you sendiri dalam you punya bisnes? Katakan you bisnes buat kek.
ada customer nak order 10 biji nak pukul 5. Okay, maksudnya as a leader to your business dulu, you disiplin lah. You nak siap cake you pukul 3, delivery pukul 5. You nak bangun pukul berapa? You nak beli barang pukul berapa? Jadi you kena tahu. Jadi sebenarnya itu adalah ciri-ciri leadership. Ramai tak perasan. Maksudnya kalau macam peniaga-peniaga yang baru mula ni, banyak benda-benda yang kecil ni sebenarnya dia tak perasan. Yang sebenarnya benda tu ialah leadership. Tengok, okey, gaya kepimpinan yang berkesan adalah aset penting untuk syarikat baru mendapatkan rakan kongsi dan pekerja yang baik. Sekejap saya nak hilang dia punya ni kat sini pula ngacau ni. Mana nak alih ni? Ni dekat sini ni. Dekat sekejap. Ini macam nak alih ni? Oh dah boleh. Saya tak ke bawah ni lah, dia kacau tepi atas ni. Okey, dah nampak dah. Okay, dah boleh dah hantar ke bawah. Okey. Kalau yang kedua tu saya mention gaya kepimpinan yang berkesan adalah aset penting untuk syarikat baru mendapatkan rakan kongsi dan pekerja yang bagus. Okey. Kita tengok sini macam sekarang ni you all semua baru nak mula masih seorang-seorang lagi. Cuba you fikirkan, okey, nanti katakan you nak buka bisnes yang betul, yang proper, buka kedai, buka office. Banyak kat sini memang amat berminat dengan fashion. Kalau kita tengok fashion dengan kafe ni 10 orang daripada 14. Jadi, okay, you nak buat fashion ni, you nak kena ada pekerja you on marketing, distribution. Kalau you kat kafe, you nak kena cari tukang masak. Kalau macam tukang masak tu lagi, macam dia orang banyak choice. Kalau dia akan tengok you sendiri dulu macam mana. Katakan you nak offer, you nak attract tukang masak. You nak buka restoran. Okay, you nak dia bila bincang tu nanti dia tengok dia ni ada gaya tak, cakap tak macam toke pun dia kata. Dia orang ni yang pandai masak. Tukang masak tak bagus memang senang dapat. Tukang masak yang bagus, tukang masak kedai tom yum kalau di Kedah tu. Saya balik Kedah, kalau tengok di Jitra di mana dia All-Star tu, musim pasal pandemik ni banyak kedai tutup tau. Tak ada tukang masak. Kedai tom yum banyak tutup tepi-tepi jalan tu, tak ada tukang masak. You tengok, katakan contoh you pun nak buka kedai, buka restoran. Tukang masak tak cukup. You nak attract tukang masak. Yang tukang yang masak yang bagus-bagus ni, first of all, kalau you datang interview, gaji is gaji. Dia orang ada choice. Tapi dia akan tengok, dia ni, toke ni ada gaya tak? Dia cakap ni, macam mana cara dia cakap? Macam tak pandai bisnes saja. Cakap pun lemah-lemah, tak ada future, tak confident. Dia tak nak. Dia katakan you offer gaji bagus pun, tapi dia tengok, gaji bagus tapi boleh restoran hidup 2 bulan buat apa? Baik dia kerja tempat yang gaji sederhana, yang gaji yang berpatutan, tapi dia tahu dia boleh kerja 4-5 tahun. Dia pun seronok kerja, tak malu, seorang ramai datang. You bayangkan tukang masak bagus, tapi kalau pengurusan tak bagus, kepimpinan tak bagus, orang tak datang. Sedih tukang masak, tukang dapur kan. Lagi, the next one, kita perlu menetapkan hala tuju perniagaan walaupun kita masih bersendirian untuk syarikat baru. Yang ini kepimpinan sendiri dah saya cakap tadi. Macam you all semua ni, daripada sekarang ni you all dah decide, okay bagus dah decide ada 4 orang nak dalam dunia fashion, 6 orang dalam food industry, 1 nak jadi kontraktor, 1 dalam property, 1 dalam education, 1 dalam ICT. Maksudnya orang kata, okay, as at now, you dah letak dah, you dah nampak dah you punya target. Okay, so ke mana the next hala tuju? Macam mana you nak bermula? Itu yang susah. Nak memula ke perniagaan ni, saya ada satu course sebenarnya. Macam mana nak memula ke perniagaan je? Paling susah sebenarnya nak memulakan perniagaan. Kita plan boleh, nak mula ni kan. Nak buat apa dulu? Nak buka company dulu ke? Nak cari modal dulu ke? Tempat kat mana? Banyak benda-benda yang nanti yang akan berlegar di fikiran kita. Macam mana nak mula? Jadi kalau you dah firm, macam cakap nombor 1 tadi, kepimpinan diri sendiri. Bila you dah boleh firm dengan cara you nak business, your own leadership, you dah nampak, you boleh set. Okay, saya nak buat ni. Okay, saya nak buat, saya nak bermula dari rumah. Macam you tengok hari tu, yang penceramah pertama yang buat Hazlin, yang buat coklat tu. It's very good. Mak dia belajar, dia kata mak dia belajar buat coklat. Lepas tu dia buat sama-sama, dia buat dulu. Dia bagi orang rasa coklat dia. Baru dia dapat confidence. Macam yang perniagaan. You boleh tiru dia punya business model tu. Maksudnya kalau you nak buat kek, you buat kek dulu. Kalau you sendiri makan sampai tak sedap, macam mana you nak jual lah?
You kena buat dulu, bagi kawan-kawan rasa, post kat saya pun rasa, saya rasa sedap, saya puji. Jadi kena cuba. Jangan satu kali orang komen terus kecewa nangis belakang pintu, jangan. Kalau yang masakan ni, dia very flexible. Saya pun suka masak. Hari ni mungkin you masak sedap, besok tak sedap. Kalau yang buat kek tu lagilah. Terlebih sekurang dah besok kek tu kurus, slim jadi. Buat air kelok, kek tu gemuk, comel, montel. You suka lah kan, orang nak beli. Jadi you kena very firm. Macam saya cakap, you kena tetap hala tuju perniagaan. Siapa yang nak buka apa bisnes pun you dah boleh fikir dah. You ada banyak masa. Pasal you beruntung, adik-adik ni semua beruntung. You ada program macam gini. Kita bantu bagi idea. Lecturer pun dah cerita the concept of the model. Macam bila sampai ke kita pula, kita cerita hal-hal yang sebenar di bidang perniagaan. Macam saya dulu tak ada siapa. Kita masa UM mula-mula dulu ada 4 course saja. Very basic. Kita very difficult lah. Macam maksudnya nak buat program dengan orang luar ni amat minimum. Okay, kalau kita tengok di sini, okay, mengapa kepimpinan yang berkesan tu penting untuk perniagaan. Kalau kita tengok, dia ada 3 cycle. Ini saya ambil saja. Dia ada 3 cycle. Tapi saya akan explain. Okay, kalau kita tengok, leaders need to do some things well. Dia kena provide clarity, encourage key behavior, remove barrier. Lepas tu kat bawah tu, leadership is situational. Bawah tu, leaders get followed, involved, buy-in, participation. Kalau you nampak ni, dia bukan satu-satu. Dia berpusing. Dia cycle. Kalau yang paling penting, kalau you nampak yang merah tu, saya paling suka nak sentuh yang merah tu. Leadership tu is situational. Maksudnya, you sebagai owner business ni, you kena tengok you punya situasi. Situasi. Kita tengok, lepas ni saya nak tanya seorang-seorang juga, saya nak panggil you, siapa yang boleh cerita macam mana dia punya plan. Situasi tu means tadi, kalau yang saya banyak sembang tadi, saya suka sembang dengan siapa tadi, dengan Ijmal tu, dia cerita situasi dia, customer complain, apa semua. Jadi dia kena berubah lah. Macam dia punya situasi, dia banyak complain. Tapi dia tak bercakap dengan customer. Okay. Itu tak apa, kita dah kenal pasti apa dia punya masalah dan bagaimana solution dia. Sama juga yang lain-lain you kena tengok. Macam mana you will get the whole cycle kalau you punya business. Contoh macam siapa nak buat education. Siapa yang nak buat education tadi? Tadika. Patricia. Kita boleh tanya dia lepas ni. Macam apa plan dia nak buat Tadika tu. Nanti kita gulungkan balik. Okay, kita go back lagi sekali. Ini akan go back, kita move forward. Mengapa kepimpinan yang berkesan penting untuk perniagaan juga. Okay, the next, gaya kepimpinan yang baik akan memberikan motivasi untuk kita dan organisasi untuk maju dan berkembang lagi. Gaya kepimpinan yang baik. Maksudnya kalau kita you dah ada team, jadi your team tu akan nampak lah. Oh, bos aku ni dia kata ada vision dalam bisnes. Boleh follow. Kadang-kadang tu tetap stres lah. Bisnes baru lagi stres. Dia stres ni, bisnes ni tak boleh lari. You sampai level apa pun, yang kecil, dia punya stres tu level kecil. Yang sederhana, level sederhana. Yang besar, level besar. Tetap ada. Tapi pada saya, selagi kita ada good problem to solve tu is good. It's good. Dia meningkatkan pengetahuan dan skill berkenaan pentadbiran kaki tangan. Okay, kalau kita tengok, macam hari ni daripada pagi tadi, penceramah-penceramah yang lain dah bagikan macam-macam skill. Etika pentadbiran, etika kewangan, etika pemasaran. Jadi yang daripada pagi tadi sampai ke petang ni, semua tu skill-skill yang berbeza. Skill-skill yang berbeza. Jadi macam nak jadi usahawan ni, tak boleh kata, okay, saya nak buat kek. Kepandaian saya ialah buat kek. You buat kek A, tapi susah nak jual. Orang lain buat kek B je rasa dia, tapi dia boleh jual banyak. Kenapa dia boleh jual banyak? Dia punya packaging cantik, dia punya gambar lawa. Kita pakai gambar tak cantik, dia sanggup upah orang professional photographer ambil gambar cantik. Jadi kat situ you kena tingkatkanlah you punya skill dalam macam-macam. Lepas tu untuk macam nak pentadbiran kaki tangan ni. Kalau you dah ada staff, baru you tahu macam mana susahnya nak manage staff nanti. Ada sikit lain perangai, ada banyak lain perangai. Bila lagi banyak dia jadi satu politik. Jadi orang panggil politik office. Belum politik negara lagi, politik office pun dah pening nanti.
Kalau yang biasa yang you belum kerja dia nampak. Contoh katakanlah sekarang you dalam di student pun ada juga nanti dia punya politik student, dia kata dia. Zaman saya dulu kurang, kita tak ada WhatsApp, tak ada handphone. Jadi nak membawang payah. Sekarang you all bukan membawang ni, semua cukup, bawang putih, bawang merah, apa benda semua boleh ya, halia semua ada campur. Kan kerjanya sikit membawang lebih, tak boleh. Okey, kita tengok sini, kaki tangan dan rakan perniagaan akan menjadikan diri kita sebagai petunjuk hala tuju perniagaan. Jadi maksud saya yang ini kalau perniagaan you dah berkembang, dah ada kaki tangan, you dah ada rakan perniagaan, kita tak boleh lari dah. Bila perniagaan berkembang, kaki tangan rakan perniagaan ni tak boleh lari. Rakan perniagaan ni sama ada pembekal, pembeli, lawyer, semua ni akan jadi rakan perniagaan. Kita tak boleh kata kita nak bisnes seorang-seorang, tak ada. Bila bisnes ni maksud dia, kita ada community kita. Kita ada community macam tadi. Kak Mutina explain etika perniagaan dalam masyarakat. Apa dia masyarakat tu? Jadi inilah maksudnya jadi bila dia orang you sebagai satu personality businessman, businesswoman, dia orang ni semua akan tengok you punya gaya kepimpinan. Boleh diikut ke tak boleh? Boleh percaya tak boleh percaya? Contoh macam saya dulu saya bisnes. Okay. Untungnya saya dapat dapat kredit. Banyak dapat kredit daripada pembekal-pembekal. Dia orang cukup percaya dengan saya. Kenapa dia percaya dengan saya? Pasal saya jumpa dia orang, saya sembang dengan dia orang, kita yakinkan dia orang. Jadi dia percaya. Macam pembekal-pembekal macam dulu saya buat telecommunication, dia orang bagi saya kredit berjuta-juta. Jadi macam syarikat-syarikat lain, macam saya dulu syarikat Bumiputra, staff saya campur tapi image dia syarikat Bumiputra. Kalau kita tahu, macam kita tengok kalau dalam dunia bisnes ni, kita tak boleh bisnes seorang-seorang kita. Saya kalau bisnes, kita bisnes semua sekali. Tak ada Cina, tak ada Melayu, tak ada apa semua. Maksudnya dalam environment bisnes ni kita kena open. Kita kena open. Macam saya, macam pembekal saya dulu, pembekal kabel, pembekal barang-barang telekomunikasi, lepas tu barang ICT. Kebanyakan dia Chinese own. Tapi semua jadi kawan. Semua jadi kawan. Dia pun tahu, masing-masing tahu. Okey, dia orang pembekal, kita kontraktor. Jadi kita akan buat kerja. Jadi dia support kita sebagai pembekal. Pada dia kalau kita maju, dia maju. Jadi kita kena ada semangat macam tu. Kita kena tolong juga. Kalau kita dalam bisnes ni, kita tak boleh seorang-seorang nak berjaya. Kita ada pembekal, pembeli, pekerja, semua macam-macam ada. Kalau kita maju, semua akan maju. Jadi you kena tunjuk you punya leadership tu. Macam tadi Prof pun cakap dia kerja bank. Dia akan tengok juga ciri-ciri peminjam tu macam mana. Kalau you pergi bank tu ada gaya, nak pinjam 1 juta, kenalah gaya 1 juta. You jangan expect pasal apa ni, orang nak value you marah. Tak boleh. First of all, kita kena cuba sedaya upaya kita. Orang putih kata, orang putih kata, don't judge the book by its cover. Memanglah itu cakap pepatah, tapi cuba you pergi bank selekeh-selekeh nak pinjam 1 juta, 2 juta. Saya dulu kalau pinjam berbilion-bilion, the office pun bukan main gaya dengan coat, dengan tie, duduk pun bergaya. Jadi orang present tu confident. Jadi bila saya dah biasa that kind of situation, kalau saya nak pergi bank, saya pun kurang-kurangnya kenalah steady. Kenalah steady, kita ada dapat nampak confident. Kalau bank tu mempelekehkan kita nak belasah bank balik pun ada gaya. Janganlah kita nak belasahkan bank marah. Oh, kau tak bagi aku pinjam duit. Tak boleh marah macam tu. Kurang-kurang macam saya cakap tadi. Saya sergah bank ni kan. Saya cakap kat bank contoh. Saya kata, okay, this is my application. This is my credential. This is my experience. Dulu saya, sekarang ni saya bisnes sendiri, tak besar. Saya nak pinjam pun tak besar. So my expectation is how much you will approve my loan. Saya kata. Saya terus cakap macam tu dengan confidentnya yang 110%. Saya bukan tanya dia, Encik, boleh tak Encik tolong bantu saya luluskan loan saya. Encik rasa berapa boleh lulus? Saya tak tanya macam tu. Saya terus cakap saja. I believe I have a solid business. Saya ni boleh dipercayai. Saya buat bisnes betul. So, lulus tu pada saya, kalau saya ni pun tak lulus, saya cakap, orang lain saya tak tahulah macam mana nak lulus. Konon-konon lah, ya je cakap. Lepas tu, so that is a matter of
how much you can approve my loan, saya kata. Oh, bank dengar pun, dia terus confident. Dia tak tanya dah saya lagi. Dia terus tak tanya. Dia terus bincang berapa banyak boleh approve. Saya pun shock lah kan. Jadi, you know, gaya tu kena ada lah. Gaya kepimpinan tu. Okay. Macam ni saya cakap, gaya kepimpinan yang sesuai diadaptasi. Bagaimana? Kenal pasti gaya kepimpinan yang ada pada diri masing-masing. Macam you all nak buat bisnes. Kita tak ada satu gaya kepimpinan yang you kena tiru. Saya tak suruh, kena tiru Cik Hafiz, kena tiru dia. Tak ada. Masing-masing ni ada kekuatan dan kelemahan sendiri. Saya pun ada kekuatan saya pun banyak kelemahan saya. Tapi yang penting, kita kena pandai gunakan kekuatan kita. Kita jangan jadikan kelemahan kita tu sebagai satu benda-benda yang negatif. Yang negatif, bila kelemahan, macam Cik Mahdi cakap, bila kita perlukan accountant, kita tak pandai, kita ambil accountant. Tapi you pandai kat mana? Selalunya orang yang bisnes ni, you macam you 14 orang ni, semua nak bisnes, macam-macam bisnes. Tiap-tiap yang nak bisnes, you mesti ada satu you punya kekuatan. Apa you punya kekuatan? Kalau orang yang nak masak, tak semestinya tokek restoran tu dia pandai masak. Dia mungkin tokek restoran tu, dia pandai cari orang aja. Dia suka dekor, dia buat decoration, cantik, orang datang. Saya pun suka pergi restoran yang tak sedap ke mana pun. Tapi saya suka pergi restoran yang cantik. Saya order satu kopi, satu simple tu, saya buka notebook, saya kerja 3 jam. Berbaloi saya bayar 3 jam. Sejuk, aircon. Nampak? Kenapa dia boleh buat bisnes? Macam you all 14 orang ni, you dah kena kenal pasti. Apa kekuatan saya? Jangan fikir masalah. Kita kalau fikir masalah, tak habis fikir masalah ni yang datang masalah. Kita fikir apa kekuatan saya. Yang nak buat fashion. Kalau buat fashion tu you punya gaya kepimpinan you kena ada lah. You nak, kalau siapa yang nak bisnes fashion ni, you nak ke tak nak ke, you kena smart lah. You tak boleh kata saya ni walaupun selekeh tapi sebenarnya baju saya cantik, tak kena. You punya ayat tu tak kena. Bila kalau you nak bisnes fashion ni, nombor satu you sendiri tu kena sesuai. Kalau you tengok siapa yang dalam bidang fashion, dia jaga keterampilan. Maksudnya apa yang dia pakai tu mencerminkan branding dia. Gunakan kekuatan dalaman macam saya cakap tadi. Identify. Masa saya tak tahu you terror bab mana, saya tak tahu, tapi saya boleh beritahu. Macam setengah-setengah you all, mungkin you punya kekuatan you tu, you are good in public speaking. Ada yang setengah tu dia tak pandai public speaking, tapi senyuman dia hebat. Dia pergi nak jumpa orang, dia senyum je orang dah cair. Itu lagi dahsyat. Saya tak tahu. Mungkin setengah-setengah adik-adik kat sini ada macam tu. Bertindak mengikut keadaan semasa. Macam saya tadi pun saya dah sentuh juga benda-benda ni. Kita dalam bisnes ni tak ada satu situation yang you punya cara tu betul, tak ada semua. Macam saya cakap, kalau you nak pergi minta hutang, buatlah cara minta hutang, janganlah action. You nak pergi cari bisnes, pergilah dengan ikut yang baik, merayu. Tapi benda-benda ni sebenarnya you kena faham. Lepas tu jangan dibuat-buat. Maksud saya jangan dibuat-buat. Bukan you, ni situasi A aku kena berlakon. Kita ni kalau berlakon, nanti you akan stuck somewhere. You akan stuck somewhere. Oh, ni orang ni kita kena hormat. Orang ni tak kena hormat. Tak boleh. Kalau macam saya, cara saya bekerja, kalau saya pergi ke government office, saya jumpa ketua pengarah KSU ke yang level-level tinggi ni, dia orang ni umur mesti lebih daripada saya dah selalu. Mungkin sekarang ni kawan-kawan saya dah satu level. Tapi masa saya umur 30 lebih, 40 ni, kalau KSU tu umur 55. Ketua pengarah tu mesti 50 lebih. Mesti 50 lebih. Maksudnya kalau saya pergi berjumpa dua orang, nombor satu pada saya akan hormat dia sebagai orang yang lebih berusia daripada kita. You takkan buat mistake. Kalau you ada this kind of common sense, you takkan buat mistake. Tapi kalau you katakan you nak pergi jumpa orang, you pilih, dia ni pangkat tinggi kena hormat. Dia ni pangkat tak tinggi tak payah hormat. I tell you, definitely you akan stuck somewhere. You akan boleh buat silap. Rasa kita tak tahu. Kadang-kadang saya pernah kita nak pergi meeting, dia tak kenal orang. Kita tahu nama tapi tak pernah jumpa. Terserempak dekat bawah dalam lift. Kita tegur baik-baik selamat pagi encik. Kita datang tempat dia. Dia tanya kita nak ke mana. Saya ada meeting ni, kita explain baik. Tengok-tengok masuk meeting dia chairman. Dia lah sebenarnya Datuk Seri ke apa semua, Tan Sri. Kita tak kenal, muka tak perasan. Tapi kurang-kurang apa kita panggil dia encik ke. Lepas tu kita jumpa balik, minta maaf lah Tan Sri. Tadi
saya tak perasan. Nah, dia pun tak kisah. Jadi kita yang penting kita kena hormat. Yang keempat ni kita boleh belajar dari gaya kepimpinan tokoh-tokoh yang berjaya. Banyak tokoh-tokoh yang berjaya. Macam kita dalam perniagaan, kita boleh tengok tokoh-tokoh perniagaan. Tak semestinya kita nak dalam perniagaan kita ambil tokoh-tokoh yang daripada perniagaan. Banyak lagi kita ada tokoh pendidikan. Setiap tokoh ni, tokoh politik, tokoh sukan, setiap tokoh-tokoh ni dia ada satu karakter yang positif. Jadi tak salah kita nak belajar, tak salah kita macam nak ambil iktibar, tak salah. Benda yang positif ni tak salah, tapi benda ni semua terserah pada kita. Macam kita tengok contoh baru-baru ni sukan Olimpik. Semuanya tengok Olimpik. Saya pun tengok Olimpik. Saya lagi tengok masa Olimpik tu saya kena kuarantin, ada kes-kes kontak rapat yang teramat rapat. Saya duduk seorang-seorang di rumah lain. Jadi hari-hari saya tengok Olimpik ni. Banyak saya tengok. Saya tengok yang daripada Afrika, daripada mana. Yang very strong character. Very strong character. Kalau kita tengok ada contoh-contoh yang berjaya macam India menang lempar lembing. Tak pernah-pernah India adalah handsome kan. Tak gemuk pun. Steady tapi boleh menang. Kita tengok kalau yang olahraga, contohnya yang Filipina yang berlatih di Malaysia. You tengok macam mana dia punya dedication. Kita boleh belajar daripada tokoh-tokoh ni. Baca buku. Zaman sekarang ni, generasi baru ni tak suka baca buku. You kena baca. Membaca ni bila you membaca, you menulis. Membaca, menulis. You akan dapat ilmu. Dapat ilmu satu, you akan dapat satu skill. Kita ni kalau nak bisnes, nak apa semua, you kena definitely you kena menulis. Macam you nak tulis email. Kalau you tak suka menulis, nanti nak tulis email pun tak erti. Macam kalau siapa yang nak nanti, let's say you buat bisnes, katakan macam bisnes fashion, bisnes cafe, you nak expand you punya bisnes overseas, nak cari supplier overseas, you nak tulis email pun nanti you tak pandai. Tak boleh, you kena pandai. Itu semua tu bila email, cara you menulis email, semua tu, benda-benda tu akan menunjukkan macam mana you punya gaya kepimpinan, cara kepimpinan you. Orang luar tak tahu, tapi bila dia baca email you kan, you hantar email kepada company di Singapura, contoh kata you nak expand your business, you punya cafe di Singapura, tapi gaya penulisan you tu tak confident. Bila orang baca tu, dia pun macam dia ni tulis pun macam gini, tak boleh lah. You nampak? It reflect you punya gaya kepimpinan, gaya pengurusan. Ini belajar dari tindak balas, persekitaran. Dia berlari yang bawah ni. Kena alih benda ni sekejap. Belajar dari tindak balas persekitaran hasil dari gaya kepimpinan kita. Maksudnya yang ini kita kena cepat bertindak balas. Maksudnya saya cakap tadi, kita ada dalam every situasi tu, kita kena nampak apa yang perlu kita buat. Kadang-kadang bila kita pergi meeting, kita dalam negotiation dengan supplier. Daripada situ tu, kita nampak macam mana dia punya situation. Ada yang situation dia stressful, kita kena marah, kita kena komen, kena complain. Jadi kita kena cepat bertindak balas. Bertindak balas, macam mana kita punya leadership style. Kalau kita bawa, kita ada meeting dengan kaki tangan, rakan kongsi, rakan niaga. Jadi kat situ tindak balas tu kena maksud saya responsif. Bila katakan you pergi customer bising, customer marah, macam mana you punya tindak balas? Jadi you kena cepat. Kalau dia marah, kita diam. Macam saya cakap tadi, customer is always right. Kalau dia nak bising, biar dia bising sampai habis. Jadi bising sampai habis kita cakap kita minta maaf, kita buat baru. Even kalau bukan salah kita pun, tak apa, kita berbincang balik macam mana kita boleh settle. Jadi dekat-dekat situ tu boleh nampak macam mana kita nak respond to situation. Itu saja yang saya nak cerita ni. Saya cerita laju pasal kita masa pun we are running short of time. Kita ada Q&A lagi. Ni saya punya share sikit dah saya cakap. Not turning back, move forward to start your own business. Kalau saya nampak antara 14 orang ni, you ada your own step. You dah identify your own business. Tapi jangan khawatir, you mula-mula ni, bila you identify ni tak semestinya you akan stick to this one. Mungkin you identify macam food ni. Food is too big.
You nak buka restoran ke, you nak buat macam frozen food, you nak buat apa-apa pun boleh, ya. You nak buat apa-apa pun boleh. You kena fokus, you kena fokus dan a bit flexible sampai you feel okay. This is the right thing I nak buat. Kena motivate yourself. Kenapa saya cakap kena motivate yourself? Okay, macam saya kata tadi, you all bernasib baik, ya. Zaman sekarang ni banyak pendidikan, universiti dia dah tukar dia punya business model. Macam today, macam saya ni, okay, kita cuba bagi motivation to you all. Kalau you cerita yang zaman-zaman universiti zaman saya ni, kita banyak kan kena motivate ourselves. Kita kena strong lah internally. Macam sekarang ni, you all bernasib baik, okay? Mungkin you ada up to 50% ni banyak motivation daripada orang luar, daripada lecturer, daripada universiti. Nanti you pergi buat practical, you pergi buat practical, you dapat company yang bagus, dia orang motivate you lagi. Okay, you nasib baik. Tapi motivation daripada dalam ni, your personal motivation still kena ada. Orang boleh motivate kita, tapi kalau kita tak sambut dengan baik, burn macam tu je lah. Motivation orang bagi tu hilang di angin lalu. Jangan jadi macam tu. Jadi bila macam sekarang ni, universiti dah play the very good role. Kita pun dah bantu. Bila sampai ke you kena sambut lah. You kena sambut. Okay, hari ni 4 hari ni saya dah dapat satu motivasi baru. Saya dah belajar benda baru. Okay, start daripada habis saja session hari ni, start daripada malam ni tidur, pangkas kepala ke, okay, start berfikir macam mana saya nak buat motivation saya. Ambil satu kertas kosong, tulis, okay, this is what I supposed to do. Siapa yang belum buat tu, start now. Okay, di sini, okay, saya ucapkan terima kasih pada pihak UUM menganjur yang menjemput kita. Saya punya motto kat hari ni very simple, kita usaha, kita berjaya. Saya suka pakai lencana sekolah-sekolah kalau you tengok tu kan. Very basic. Sebenarnya kalau you tengok balik, Cogan kata dulu tu senang je, tak payah nak pecah kepala fikir. Usaha tangga kejayaan, memang pun. Betul tak, Prof? Usaha tangga kejayaan. Sudah, tak payah pening-pening kepala. Saya punya motto today, kita usaha, kita berjaya. You usaha, insyaAllah you berjaya. Kita boleh bantu. You tengoklah, kalau tak bersemangat lagi, you pergilah baca lencana sekolah-sekolah tu. Semua bagus-bagus. Simple-simple aja. Okey, so sekian untuk hari ini. Saya kembalikan kepada Prof. Apa nak ditambah ke? Kalau ada soalan-soalan, kalau kita boleh nak, ada student-student nak share, saya very happy. Prof, ada apa? Kalau tak ada apa, kita boleh mulakan Q&A. Terima kasih Encik Hafiz. Ya. Jadi saya nak buat beberapa rumusan berkaitan dengan dua sesi perbincangan kita ni. Saya memang daripada latar belakang ahli bank, perbankan. Jadi merujuk kepada pengurusan kewangan ni, kita kena lihat dalam konteks risk and return. The higher the risk, the higher the return. Jadi saya nampak lah, kita tengok usaha kita ke arah bagaimana kita nak melihat pengurusan kewangan tu. Jadi kita betul-betul berhati-hati mengambil risiko. Kalau tidak sanggup mengambil risiko, kita perlu melihat risiko sebagai satu bentuk yang lebih kita panggil lebih reaktif. Sebab saya nampak usahawan yang berjaya ni, dia sebenarnya dia melihat dari segi risk and return. Kalau dia berjaya mengendalikan dua faktor tu, saya nampak akan dia boleh mengurangkan aspek mengurus kewangan dia. Yang satu lagi saya tengok dalam segi aspek yang Encik Hafiz cakap lah, berkaitan dengan kepimpinan, leadership. Saya cuma nak bangkitkan lah, Encik Hafiz ni dari segi buku lah, kita kata buku. Ini Encik Hafiz dari segi praktikal. Buku, kalau kita tengok dari segi buku, apakah jenis leadership yang Encik Hafiz praktikkan dalam organisasi ni? Dalam konteks kita belajar lah, otoritatif ke, partisipatif ke, apa bentuk yang mungkin dapat kita bersama-sama berkongsi pengalaman
Encik Hafiz menjalankan perniagaan seperti ini? Prof tanya saya ke? Hello? Ya, saya tanya Encik Hafiz. Oh, tanya saya. Saya ingatkan Prof nak bagikan jawapan. Prof, to be frank, saya pun dah lupa dah teori-teori tu, Prof. Okey, tapi macam saya kata tadi kalau kita lihat macam saya cakap tadi, bila kita bila dalam the real business world ni sebenarnya dia kena ada satu flexibility. Lepas tu macam saya cakap adaptation tu dengan kita punya how to respond. Kita kena ada satu firm cara kita, tapi kita tak boleh kata satu cara tu kita tak boleh cakap okey saya ni seorang yang tegas. Memanglah kita kena tegas tapi tengok tempat kalau kita pergi meeting dengan projek-projek besar, kita tak boleh katakan macam ketegasan kita tu sampai bisnes kita teruk bila katakan orang komplain macam contohnya bila banyak kalau kita pergi jumpa customer jumpa customer, especially jumpa customer, bila kita punya leadership tu walaupun kadang-kadang kita betul, tapi meeting contohnya kalau katakan customer kita dia panggil meeting ramai-ramai ni selalunya macam projek-projek kerajaan 30-40 orang sekali meeting, 30 orang. Sekarang ni dah tak susahlah pasal Covid. Kalau tidak dia punya meeting room yang ujung ke ujung tu, cakap kena pakai mikrofon tu kan. Semua bantai kita apa semua. Jadi kita kena tengok kita punya situation tu kita kena analyse the situation. Boleh tak kita bangkang dia orang tu immediately? Kadang-kadang tak boleh bila katakan dia punya chairman tu highlight kata kita punya kerja macam ni. Okey, orang kata untuk sebagai penghormatan courtesy kita tak boleh kata no. Apa yang kita boleh cakap kadang-kadang okey, saya take note. Walaupun benda tu kalau boleh kadang-kadang kita nak cakap aja terus. Kalau pasal benda tu tak betul kadang-kadang. Tapi kita kata kita take note. Tapi bila orang dah tak ramai, dah tak ada orang, kita jumpa dia personally, baru kita cakap. Okey, saya tadi yang komen ni, komen ni ini jawapan saya. Saya dah buat sebenarnya. Mungkin Cik ke Datuk ke apa semua tak perasan your staff tak update you. Kalau kita cakap dalam meeting tu, mungkin staff dia ada. Kalau kita komen staff dia dalam meeting, staff dia marah kita. Jadi kita kena pandai, kita kena tengok situasi. Kita bukan kata kita berlakon, tapi macam mana you nak adapt to the situation tu supaya tak menyusahkan diri kita, dan kita senang kerjalah untuk win-win situation ni. Kalau macam Prof tanya tadi tu, dalam teori pengurusan dia memang ada cara dia, tapi kalau tanya saya, kita kena firm dengan apa yang kita nak capai tu. Jangan goyah-goyah sikit, senang-senang sikit-sikit goyah tak boleh. Especially dalam bisnes, kena firm. Kalau katakan nak adjust, kena adjust. Tapi the direction tu, kadang-kadang macam you daripada Alostar nak pergi Penang, boleh ikut highway. You boleh ikut jalan biasa ada 2-3 tempat. Kadang-kadang kita bukan tak nak cepat. Dah tak boleh. Kita nak cepat tapi dah highway ada problem lah. Highway banjir kena ikut jalan biasa. Sama juga macam kita dalam business. Kita punya target, kita nak capai macam mana. Okay, you kata you nak capai, you punya target macam ni. Tapi you nak capai tu, boleh tak secepat mungkin? Kalau tak boleh, you ikut the way. Tapi you cubalah, janganlah daripada awal tu dah terus malas. Tak boleh. Daripada awal kena rajin. Tapi kalau you tengok, oh ni banyak. Kalau you nak buat macam, siapa ada nak buat kosmetik ke contoh. Nak buat makanan-makanan ni kalau yang untuk ekspor untuk apa. Bukan senang. You kena dapat kelulusan tu, kelulusan halal. Macam-macam kelulusan. Jadi tiap-tiap kelulusan tu ada masa dia. Kalau satu kelulusan tu mungkin satu sijil tu ambil masa 6 bulan ke 1 tahun. Jadi dah you tahu that is the time frame. You nak bising-bising pun tetap macam tu. Jadi kena ikut dia punya tempoh tu. Tapi you kena pandailah dalam masa yang lain tu. Kenalah buat benda lain, buat marketing sementara nak dapat sijil halal, cari market dulu, beritahu okey produk saya dalam masa 2 bulan akan dapat sijil halal, sijil ekspor macam-macam. Jadi kena pandai kat situ. Okey, ada apa-apa lagi? jadi saya serahkan pada pihak tuan untuk
menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh penonton kita. Okey. Siapa tadi? Okey, ada soalan-soalan siapa nak jawab? Okey, kalau tak ada saya boleh baca dalam WeChat ni. Ada tadi, dah bagi dah. Ha. Okey. Oh, dah ada. Okey. Boleh jawab. Okey. Mahdi nak jawab. Okey. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. Saya dapat lihat di sini Miss Tan Joyi lah, adik Tan Joyi ni favorite ni soalan-soalan dia ni. Itu berminat sekali dengan topik saya ni. Okey, soalan pertama daripada adik Tan Joyi ni, kes kad tukar batu tu tak boleh lapor polis ke Encik? Okey, jawapan saya memang kita kena buat laporan polis. Sebab untuk pengetahuan adik Tan dan yang lain-lain macam kes yang saya share tadi tu, kerugiannya melibatkan amount 5 hingga 6 juta. So sudah seharusnya membuat report polis. So ada juga kes-kes lain yang seumpamanya yang bernilai lebih rendah daripada itu, tapi apa yang saya nak highlightkan kat sini, bila berlaku kes-kes macam ni, so dia menimbulkan masalah kepada company. Satu, stok dah tak cukup untuk buat bisnes. Satu lagi, nak buat report polis dan seterusnya follow up dengan laporan tadi tu. Dan ini melibatkan satu jangka masa yang agak panjang. So kadang-kala untuk mendapat gantian ataupun bayaran balik daripada pihak-pihak yang membuat fraud tadi tu, so kadang-kala ada yang menawarkan untuk menggantikan dengan beberapa bidang tanah contohnya. So kat situ memang saya terpaksa membuang masa lagi untuk pergi melihat tanah tu dan sesuai tak dengan value yang hendak digantikan dengan nilai fraud yang dah dilakukan oleh kaki tangan tadi. So berbagai-bagai masalah yang akan timbul. So that's why in the first place pastikan inventory kita tu dipantau dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai berlaku kes macam yang saya ceritakan tadi tu, dia akan menimbulkan banyak masalah kepada company. Okay? Boleh faham adik Tan ya? Okay, so soalan seterusnya. Saya bukan bayar zakat, saya buat CSR. Okay. Ya ini pun sebenarnya saya berseluruh je tadi. Sebab saya kata kalau adik Tan nak bayar zakat juga, so kena convert lah. So macam apa yang adik Tan buat tu memang baguslah, dia membuat sumbangan kepada aktiviti-aktiviti CSR. So seperti yang saya dah explain pagi tadi, bukan semua aktiviti CSR ni dapat pelepasan cukai. So kena pastikan syarikat yang ataupun aktiviti CSR yang kita bagi bantuan tadi tu ada dapat kelulusan daripada Inland Revenue dan diberikan satu nombor rujukan di dalam resit, sebab resit tu perlu untuk kita dapatkan daripada NGO ke ataupun apa saja organisasi yang kita berikan bantuan tadi tu. Perlu dapatkan resit tu untuk kita guna pakai untuk membuat tax submission kepada pihak inland. Okay. Dan seterusnya, Cik Mahdi, cukai pendapatan bayar anggaran company ke kalau hujung tahun nanti ada lebih atau kurang pendapatan. Okey, itu yang saya mention tadi tu, regime inland revenue. Okey, so kenapa saya sebut begitu, sebab dalam ni especially untuk Sdn Bhd lah ke atas, untuk enterprise semua tak ada kewajipan lagi untuk membuat submission borang CP 204. Okay, CP 204 ni adalah anggaran cukai untuk operasi perniagaan kita tahun depan yang kita kena anggarkan sekarang
dan kita perlu bayar dalam ansuran sepanjang ansuran bulanan lah, sepanjang tempoh kita menjalankan perniagaan tahun depan tu. So saya cakap memang ini satu keadaan yang agak berat kerana kita pun tak tahu perniagaan kita di masa akan datang ni macam mana prestasi dia. Tapi kita kena buat anggaran dan buat bayaran sekarang. Bayaran dalam bentuk ansuran. So berbalik pada soalan ni, sekiranya katalah kita anggarkan 120,000 macam contoh saya tadi. So tiap-tiap bulan kita bayar 10,000 kepada Inland Revenue. Setelah kita menutup akaun tahunan, and then kita akan pass kepada tax agent untuk membuat taksiran cukai untuk syarikat berdasarkan audited account yang telah disiapkan. So katalah cukai yang kita kena bayar hanya 100,000. So dalam keadaan ini Inland Revenue akan return back 20,000 yang kita lebih bayar tadi. Dalam tempoh, biasanya dalam tempoh seminggu saja daripada tarikh kita submit taksiran cukai kita. Dan sekiranya berlebih pula, contohnya kita anggarkan tadi 120,000 tapi berdasarkan taksiran cukai yang dibuat oleh ejen bertauliah, kita kena bayar 130,000 dan kita kena top up lah lagi 10,000 shortage tadi tu upon our submission. Tapi harus diingat, anggaran ni, okey kalau lebih, tak apa. Kalau kurang, contohnya kita anggarkan 100,000 tapi kita kena bayar in actual selepas audit completion dan taksiran dibuat oleh tax agent yang bertauliah, kita kena bayar 200,000. Jadi kita anggarkan mula-mula tadi tu 120,000 dan kita bayar setiap bulan 10,000. So perbezaan yang dibenarkan antara cukai sebenar dan cukai anggaran tadi tidak lebih 30%. So berbalik pada contoh tadi, 200,000 cukai sebenar, so Inland Revenue akan benarkan perbezaan sebanyak 30%, iaitu 170,000 lah. Sedangkan kita anggarkan tadi 120,000 pada awal sebelum kita mulakan perniagaan untuk tahun tu. 120,000 dan kita bayar. So perbezaan 170 sehingga 120,000 tadi tu, yakni 50,000 tu akan dikenakan penalti. Walaupun itu hanya perbezaan berdasarkan anggaran kita pada awalnya, tetapi sekiranya melebihi 30% yang dibenarkan oleh Inland Revenue, tetap syarikat dikenakan penalti. So, part ni kena berhati-hati lah. Okey, seterusnya jawapan soalan, adakah company kecil-kecilan perlu diaudit? Okey, berdasarkan statutory ni, akta company, akta perniagaan lah. Okey, so company yang berstatus Sdn Bhd ke atas saja yang perlu diaudit setiap tahun. Dapat ni pujian cikgu dah. Okey, syarikat-syarikat kecil contohnya enterprise ataupun perkongsian tidak perlu mengeluarkan laporan audit. Right? Minta cadangan bahagian kewangan yang setakat manakah yang sesuai untuk lepaskan kepada pekerja selain pemilik. Okey, ini bergantung kepada minta bahagian kewangan yang setakat manakah. Okey, ini bergantung kepada keperluan syarikat tadilah. Biasanya kalau syarikat tu berskala besar, memang pemiliknya memang tidak punya masa atau kesempatan untuk monitor dia punya akaun ni. So seharusnya memang dia kena employ ataupun ambil pekerja-pekerja yang kompeten, yang boleh dipercayai untuk menguruskan rekod-rekod perakaunan syarikat lah. Okey. Ada lagi ya? Ada. Patricia. Sebentar saya tengok lagi.
Nur Batrisha, apa soalan? Adik Nur Batrisha tanya soalan. Ya, sebentar. Okey, Nur Batrisha. soalan adik Nur Batrisha ni, syarikat dan pemilik syarikat adalah dua entiti yang berasingan, betul? Hilang pula soalan ni. Bagaimana pemilik ingin tentukan berapa peratusan yang boleh diperoleh? Okey, ini jawapan saya bergantung kepada hasil yang dihasilkan oleh sesuatu perniagaan tadi itulah. Contohnya macam sesuatu perniagaan tu, kita mesti asingkan pendapatan syarikat tu dulu. Okey, cara bagaimana untuk diagihkan kepada pemilik syarikat tadi tu, syarikat tadi perlu membayar sejumlah amount dalam bentuk gaji atau salary lah kepada pemilik tu sendiri. Okey, anggap pemilik tadi sebagai pekerja kepada syarikat tadi dan syarikat peruntukkan sejumlah wang sebagai gaji ataupun imbuhan atau upah kepada pemilik tadi. So, berapa banyak amount itu bergantung kepada apa yang dimiliki oleh syarikat lah. Contohnya kalau syarikat tu buat untung 10,000 tiap-tiap bulan. Okay, so dari situ syarikat boleh allocate maybe 3,000 sebagai gaji kepada pemilik syarikat tu sendiri yang menguruskan syarikat tu. Atau kalau contohnya syarikat hanya membuat 1,000 saja sebulan. So bergantung kepada pemilik sama ada nak peruntukkan daripada 1,000 tadi tu, nak peruntukkan gaji kepada diri dia sendiri sebagai pekerja kepada syarikat tu. Okay, so saya rasa insyaAllah kalau ada jawapan yang tidak memuaskan hati boleh kemukakan kemudian lagi lah. Ini kita ada masa. Okay, dengan itu saya serahkan kembali kepada Prof. Silakan Prof, terima kasih. Jadi ada soalan untuk Encik Hafiz. Kalau kita tengok dalam chat. Okey, terlupa nak buka pula. Okey, saya sambung ni. Okey, sebelum saya sambung ni, kita ada 30 minit lagi. Saya nak tengok ni lah ni. Mana adik Tan Joyi ni, dia banyak betul tanya soalan. Saya suka dengan dia ni. Mana? Tan Joyi. Kita panggil dia apa? Joyi. Boleh cakap sikit? Boleh. Kenal Cik, diri saya sikit. Dari mana? Asal mana? Saya orang Melaka. Asal Melaka. Dekat dengan saya orang Muar. Ada orang Muar? Saya orang Muar, saya pun ada orang Melaka juga. Saya dua-dua boleh. Orang Melaka pun boleh. Sungai kampung saya dekat Sungai Rambai, Kesang. You mana? Saya Melaka Tengah, Malin. Malin. Okey. Saya ramai saudara Melaka tapi yang dekat sempadan Muar sajalah. Kat area Jasin. Sungai Rambai, Sekam, Sebatu yang dekat on the way daripada Melaka ke Muar. Kan ini Kesang Muar. Muar apa ada Kesang. Jasin ada Kesang. Orang Melaka kata Kesang dekat Jasin. Orang Muar kata Jasang kampung saya sempadan dengan Melaka Sungai Rambai. Okay. So your family ada buka kafe ke dekat Melaka? Melaka banyak kafe for tourist. Kenapa you minat nak buka kafe? F&B apa yang you punya business ni? Kafe F&B apa Tan punya? Panggil you Joey lah kan? Apa Joey punya cita-cita? What is your ambition? You punya business model for cafe R&B ni banyak. Macam mana? What do you think? Saya nak buat satu kafe yang ada unsur event macam cik tahu tak Hard Rock? Oi, baru tahu semalam. Tahu. Okey. Saya nak buat something unsur yang macam tu tapi untuk annual dinner yang kecil.
Ataupun Okey. conference yang kecil. So cafe tu dia unsur boleh buat meeting, boleh buat dinner, buat party, macam tu. Okey. So belum ada lagi lah. Maksudnya saya macam your parents ke belum buat lagi. Belum buat lagi, tapi saya sekarang ada jumpa satu team. Mhm. Dia tengah buat benda yang lebih kurang macam tu. So saya join dia as macam team lah, satu team untuk nak Di usahakan Melaka. benda tu. Di Melaka. Kat Melaka. Okey. So sudah ada fikir location ke macam mana? Dia ada cafe tu, cuma dia tak uruskan cafe tu sekarang. Okey, jadi your plan macam mana? Joey nak partner dengan dia, be part of the team ke nak kerja dulu belajar dengan dia ke macam mana? Saya belajar dengan dia dulu. Lepas tu bila dah ada pengalaman, dah ada kumpulkan duit, saya nak buat cafe sendiri. Okey, okey. Baguslah. You kena nampak lah macam katakan you dah choose you dah nampak apa you punya plan kan. Jadi Joey dah boleh buat something lah. You boleh start draw you punya business plan. Macam apa yang you punya plan. Okay, you nak buat cafe, konsep apa. Apa you punya target market. Maksudnya you kata you nak buat cafe berdasarkan event. Orang boleh datang meeting. Jadi mana at least you kena 2 tingkat. 1 tingkat tak boleh. Bawah untuk normal customer, second floor untuk customer yang special event. Dia boleh buat meeting sambil makan. Saya rasa it's a very good concept. Tak banyak tempat kat sini. Kalau you nak buat dekat tempat-tempat yang sewa mahal, unless kalau Joey ada, kalau your family ada tak? You punya own shop lot ke sekarang ni? Tak Ada? ada, tapi ada cafe yang belum dioperasi tu. Dia dah buka cafe tu, tapi sebabkan MCO dia henti. Okey, tak apa. Nanti kalau you nak sambung balik. Kalau macam Melaka ni, Melaka I think tak susah nak buat. Because macam bandar-bandar yang second tier, contoh macam Melaka, Alostar, Sungai Petani, dia punya sewa tu reasonable lagi. Kalau you pergi ke Kuala Lumpur, you nak sewa je dah berbelah-belah ribu. You pening kepala. Kalau macam Melaka, you nak sewa atas bawah ke, you boleh dapat 3,000. Jadi, it's a good base to start. You boleh. You kena cuba lah. You tengok je, you kena study sikit. You tengok, you sekarang ni very very easy. You search, you Google. Dekat mana a good case study. Kat mana yang dah berjaya. Kalau kat Malaysia ada tempat dah berjaya, you pergi. You spend masa, you tengok. Orang cari. Kadang kita pun bosan meeting kat office. Kita nak pergi tempat-tempat yang macam you cakap ni. Kita santai-santai 2-3 jam. You serve coffee. You serve snack, like food, lunch sekali. It's a good idea. You jangan takut. Maksudnya jangan fikir untung. You kena enjoy dulu. You kalau nak buat cafe macam ni, you yourself ni, you sendiri tahu kena ada satu you kena suka, orang suka dengan you. Orang datang, corporate customer datang, you senyum, you layan dia, baru dia suka. Kalau konsep macam you ni, kalau you nak base totally on business case saja susah. Orang akan datang tempat you, kenapa? Oh, saya suka lah dia kata meeting tempat Joey tu. Saya belum sampai dia sudah senyum. Itu macam. Macam tu, nampak? Macam tu saya pun datang. Okay? So you kena ada satu your speciality. Orang cafe semua sama. You nampak? Siapa saja nak berkenal dengan Joey. Okay, terima kasih Joey. So kalau ada apa-apa, okay, kita balik kepada soalan ni. Ada satu tanya ni daripada Arsha Azman. Bagaimana cara Encik Hafiz menghargai staf-staf Encik Hafiz? Okey, mana Arsha? Keluarkan muka dulu sebelum saya jawab. Saya. Okey, Arsha, you terangkan diri sikit apa you punya background, you nak bisnes apa, you punya cita-cita dalam perniagaan. Nama saya Arisha Azman, saya berasal daripada Muar Johor. Kampung. Terpanjat saya. Johor juga. Ha. Okey, saya sebenarnya dah ada bisnes tudung. Brand saya sendiri Arisha Scarf. Yo, baguslah. Dan saya pun dah ada team agent dengan dropship. So sebab tu saya tanya Encik Hafiz, macam mana Encik Hafiz menghargai Encik Hafiz punya pekerja-pekerja. Aisha, Muar kat mana? Kita Muar. Muar kat mana? Oh, kat Pagoh. Kat Pagoh. Oi, orang Mahyudin Yassin. Orang Perdana Menteri ni. Orang Pagoh banyak kebun durian tau.
Kebun durian orang Ah, Pagoh 20 ekar, 10 ekar. Banyak kebun durian? banyak tapi dah habis dah durian ni. Okey, kasihan kawan-kawan yang lain dengar je dia. So yang 14 orang ni, 13 orang mesti tahu Aisyah banyak kebun durian. Mesti dia tak cerita kan? Betul tak? Betul. Saya tahu dah jawapan dia, mesti betul. Nah, lain kali musim durian, datang tempat Aisyah makan durian. Orang Pagoh ni banyak. Tempat saya pun banyak durian tapi 3-4 ekar. Orang Pagoh durian dia 10 ekar, 15 ekar. Okey. So, sekarang ni you dah ada ejen, dah ada apa? Apa yang you buat dulu? Macam mana you nak menghargai you punya ejen tu? Apa yang Aisyah buat? Saya saya bagi reward lah, macam kalau dia capai sales, so siapa sales yang paling tinggi ke, saya akan bagi something lah dekat dia. Macam tu. Okey. Macam tu. Bagus. Berapa ramai Aisyah punya ejen? Ejen ada 7 orang. Plan saya nak ada setiap negeri tu ada seorang lah, tapi setakat ni baru ada 7 negeri. And then dropship saya ada dalam 40 orang macam tu. Oh, ramai. Siapa setakat ni Aisyah manage dengan siapa? Siapa? Aisyah seorang-seorang lagi ke? Your family member ke? Ataupun dalam 14 orang ni you ada your group ke? Macam mana? Setakat ni saya buat seorang tapi ada adik lah, adik tolong. Okey. Di maksudnya your base, your stock apa semua dekat Muar lah. Dekat Muar. Okay, so you manage daripada on the marketing macam mana? Your sales daripada mana? FB ke? Saya lebih banyak dekat Instagram. Instagram. Shopee, Lazada dah jual belum? Itu saya tak berani nak letak sebab saya ada ejen dengan dropship. Bila saya letak dekat Shopee, saya takut halang dia orang punya sales. Okay. Ni tengah tengok ni staff saya dah tunjuk ni, Kak Nolin tunjuk ni. Arsha Scarf HQ. Oh, model you ni Tak, saya ada 2 orang model. Okay. Ni you kalau nak ambil model senior sikit ambil Kak Nolin, okey je. Okay, alright. Okay, bagus. Tahniah lah Aisyah. Saya bangga lah tengok ni. Aisyah dah start business. Okay, basically macam Aisyah cakap tadi, you kena position your business. Macam sekarang ni, macam you cakap tu betul. Okay, sekarang ni you nak jadi, you sebagai pengeluar, you sebagai brand owner. You pengeluar, you brand owner. So you kena fix your business model. Okay, you maksudnya you sell through your reseller. You sell through your dropship partner. Okay, you maintain. Kalau you rasa nak maintain, you maintain macam ni. Maksudnya, you buat marketing boleh. Tapi bila nak beli, through your agent. Maksudnya, you jangan bergaduh yang you punya agent tau. Maksudnya, kalau you dah start your business model macam ni, kalau you nak jual online, you ada jual sendiri tak? Tak ada. Kalau ada customer yang check HQ, kita akan pass dekat ejen lah. Okay, Kita akan terus jual. Okay, you boleh maintain macam ni pun bagus. Maksudnya, tapi kalau you nak jual sendiri, you kena fix the price. Maksudnya jangan berlawan. Katakan you punya satu tudung RM35. Everybody selling RM35. Jangan berlawan harga. You go on your branding, you maintain you punya branding, you maintain you punya quality. Dia kalau fashion ni, macam jual tudung ni, you nak berlawan harga sampai bila tak ke mana. Siapa yang lawan harga, dia mati dulu. Tapi jangan, you maintain you punya niche market dia. Apa yang maksudnya you punya speciality apa? Okay, tudung dari Pagoh. Tak tahulah kan. Macam mana you nak buat you punya branding tu. Okay, so you nampak you dah ada. Maksudnya, okay, saya dah nampak lah. Maksud you macam mana you nak hargai you punya partners, you punya dropship. So you kena buat satu table lah. Okay, dropship macam mana? Pasal you tak ada staff lagi. Maksudnya, you more tu macam mana nak menghargai you punya business partner lah kan. Okay, business partner ni, dia tak boleh lari je kalau macam you punya business ni, dia go by sales amount lah. Dia go by sales amount, okay. Macam, kalau macam reseller, you kena tengok daripada total sales you, berapa you punya profit. Daripada, katakanlah you punya profit banyak ni, kalau dia boleh jual sales dia 100,000, okay, you punya untung 15,000. Okay, dia punya untung pun ada lah. Okay, let's say you punya untung 15,000. So kalau daripada 15,000 tu sekarang ni mungkin you tak banyak cost pasal you beroperasi daripada rumah, you family business. You kena gunakan peluang sekarang ni sebaik mungkin tau. Sementara you punya cost ni very small. Sama macam tadi saya cakap pada siapa ni? Pada yang buat IT Ijmal tu. Sementara you punya cost ni very manageable. Gunakan peluang ni sebaik mungkin.
Jadi you buat sekarang ni lah masanya you boleh kumpul you punya profit. You boleh spend banyak sikit lah untuk hargai you punya dropship agent, you punya state agent. Bukan diorang ni akan tengok, you jangan expect. You kena jaga diorang ni. Diorang ni kesetiaan dia tu mungkin boleh orang lain offer lebih dia lari je. Biasalah. Business itu nama dia business, jangan nak kecil-kecil hati, tak ada. So macamnya okay, you first of all you allocate dulu. Sebelum you nak cerita nak bawa dia orang pergi Paris ke pergi mana ke, tu nombor dua. Tapi you balik pada financial you tu, berapa you punya untung? Berapa you willing to spend? Let's say kalau seorang agent tu jual, you nak set dia 100,000. Okay, when you achieve 100,000, you akan dapat reward. Okay, kalau dia jual 100,000, you punya untung 15,000 contoh. Okay, sekarang ni untung 15,000 you nampak besar tau. Pasal you operate dari rumah. You very small setup. Tapi kalau you dah besar, you ada butik, you ada apa, 15,000 tu sikit. You nampak? Mungkin okay, tak apa, you set sekarang dulu. You set 100,000, you ada untung 15,000, you boleh allocate untuk diorang contohnya 3,000. Okay, you boleh set lah kalau you achieve untung 100,000, you target 3,000. 3,000 you fikir macam you punya business ni, semua perempuan je dalam ni tau. You punya environment ni, agent you perempuan, dropship perempuan. You kena choose apa yang perempuan suka. Okay, apa dia suka. Selalu sebelum ni orang suka pergi travel dah tak boleh. Macam sekarang ni you bagi contoh. You kena bagi satu benda yang orang boleh tahan lama. You kalau nak bagi hadiah ni, you cari hadiah you bagi tu, benda tu tahan lama. Orang tengok ingat dekat you. Macam tu. You jangan, kalau you bagi hadiah, ni strategi bagi hadiah tau. Contoh macam saya kalau saya suka collect jam. Saya suka bagi orang hadiah jam. Pasal apa? Saya bagi orang jam, dia pakai nanti dia tengok time dia ingat muka saya. Orang tengok time dia ingat muka saya. Macam tu. You tengok macam you, okay. Perempuan pun ramai je dia suka emas. Nak bagi emas tu mungkin kalau boleh 3,000 dapat emas, dia bagi emas. Dia tengok emas tu, teringat you punya. Jadi dia nak lari pada nak jual brand lain pun dia sedih. Dia you bagi mungkin, okay. Kadang-kadang kalau contoh lah, saya suka bagi orang hadiah jam. Jam ni kalau 700-800 ribu lah contoh. 1,000 you can get a good watch. A good watch lagi. You nak mahal pun banyak. Tapi 1,000 you boleh dapat good watch. Kalau you budget 3,000. Contohnya orang jual 100,000. You bagi jam 1,000. You bagi dia, apa tak tahulah. Saya harga emas ni saya tak pandai sangat. Katakan you boleh dapat 1,000, 1,500, 2,000 dapat satu gelang ke. You bagi dia 2 hadiah. Tapi maksudnya you jangan bagi hadiah yang pada saya ni saya suggestion bukannya mesti betul. You bagi hadiah yang kekal tau. Yang kekal, yang tahan lama, yang diguna. Jadi orang nampak. Kalau katakan dah lagi besar tu, kalau you tengok bisnes besar-besar, dia bagi hadiah kereta, dia nak gempak. Tapi first of all, hadiah tu kena berbalik kepada allocation dan you kena fikir hadiah tu ada signifikan. Dia tengok you tu tak lupa. You jangan bagi hadiah macam bagi minyak wangi, dia pakai sebulan habis dia buang botol tu. Mahal juga minyak wangi 300-400. Dengan 300-400 tu mungkin you boleh dapat hadiah lain. You bagi dia satu cenderamata plug ke. Mungkin satu kali tu macam plug-plug tu, mungkin orang kata ketinggalan zaman. Tapi satu kali you kena bagi juga. Kalau dia tak hargai masa ni, mungkin 1 tahun lagi dia hargai. Oh, teringat zaman dulu aku jual. You bagi satu penghargaan. Plug tu RM50 ke RM100. Okay, pencapaian banyak mana. Macam saya dulu masa saya banyak buat loan dengan bank, tiap-tiap kali kita buat loan dengan bank beratus-ratus juta ni, bank akan bagi kita plug. Dia bagi kita plug. Okay, signing ceremony, fundraising 400 juta, Al-Bai Bitamat Ajil, syndication loan. Dulu saya tengok buat apa. Sekarang ni saya tengok plug tu bangga saya pernah buat. Saya boleh tunjuk kat Prof ni bukti saya saya involve dalam fundraising. Nampak? Jadi you kena fikir kalau kata tadi bila you dah ada staff tu, itu lain cerita lah. Staff ni you boleh bawa lah. Pergi jalan, pergi holiday, pergi mana, you bagi benda yang kecil-kecil macam saya cakap lah. Bagi baby G 1,300 ke, G-Shock 1 ke kan. Contoh. Okay, itu salah satu cara dia. Sebelum you bagi hadiah tu, you kena move satu backward tu, strategi memberi hadiah tu. Planning nak bagi hadiah. Bagi hadiah ni senang tau. Bagi hadiah tak susah. Tapi apa nak bagi supaya orang ingat dekat you. Dia akan loyal kepada you punya brand. Itu yang penting. Okay, Aisyah. Okay, saya ada satu lagi ni. Terima kasih.
Okey. Nanti jangan lupa belanja durian. Syafiqah. Okey, Syafiqah. Mana Syafiqah? Syafiqah di mana? Saya. Okey, Syafiqah, cerita sikit about Syafiqah. Apa business you? Dengar tak? Dengar. Pada saya nak buat bisnes pakaian macam baju kurung atau baju muslimah lah. Sebab saya nak kekalkan benda tu sampai ke masa depan lah. Tak nak lah benda tu sebab sekarang saya tengok ramai pakai baju biasa je, tak pakai baju kurung macam tu lah. So saya nak buat pakaian macam tu. Okey. So Syafiqah dah start keluarkan your own brand ke? Dah start keluarkan baju Belum ke? lagi, setakat ni belum. Belum lagi lah. Belum. Baru start jahit untuk diri sendiri je. Okey. Oh, maksudnya you punya business ni berpunca daripada you punya hobi. Memang you ada passion dalam menjahit design baju. Yes. Itu lagi bagus. Bukannya semata-mata you suka fashion, dia nampak orang untung. Dia kena macam tu ya. You kena ada some passion sikit lah. Kalau you kata orang Aryani untung, you nak buat macam Aryani. Tak boleh. Aryani tu mungkin dia minat fashion. Maksudnya kalau you suka jahit, feeling dia tak sama. Feeling dia tak sama. You suka jahit baju. You kena buat lah. Bila you plan nak start, nak keluar, nak producekan you punya own, your first design ni. Saya plan insyaAllah dalam tahun depan, 2 tahun nanti. Sebab sekarang saya tengah belajar lagi. Okay, you kena belajar dengan Alsha macam mana dia buat tu. Jangan buang masa. Sempat lagi, you boleh multitasking. You belajar, lepas ni you sembang. You tahu tak Alsha dah ada brand tu? Tahu? Dia belajar dengan dia. Yang nak buat website, dah ada kawan kita tadi. Okay, so basically soalan you pengalaman waktu mula perniagaan, macam mana nak build networking dan finance plan. Okay. Nak build networking ni dia tak ada shortcut lah. Nak build networking ni tak ada shortcut. Sama ada, tapi you boleh mempercepatkan proses je lah. You kena mix around lah. Nama pun networking. Networking ni dia tak boleh, kalau setakat networking FB je tu, you boleh start dengan Instagram, you boleh start networking dengan FB, tapi tu just a starting point. You kena berjumpa juga. Networking ni, bila kita kata networking ni, is go back to human nature lah. Kita nak jumpa, berkawan, feel comfortable. Itu nama networking. Lepas tu you ada trust among each other, kita boleh support among each other. Macam you mula-mula buka bisnes, siapa you expect nak jadi customer you? Kawan-kawan lah. Kawan-kawan lah. Jadi daripada sekarang ni, katakan you nak start buat, you nak keluarkan your first baju kurung muslimah ni next year. So 6 bulan sebelum ni, you dah kena berangan-berangan lah. Cerita sana, cerita sini. Jangan malu lah. Nak berniaga ni tak ada malu. You kena cerita lah. You buat. So daripada situ you buat gepak-gepak lah sikit. Kalau you gajian FB ke, okay, you lukis-lukis tangan kadang-kadang orang masa you pandai buat design, you buat drawing. Okay, soon I will publish my first design. Okay, in 6 months. Okay, what do you think? Are you going to support me? Katakanlah ada orang tak kenal mana, oh, this is good. Dia kata, bagus. Saya akan beritahu bila dah keluar. Okay, you PM lah dia. Okay, terima kasih lah bantu saya. Nanti saya akan WhatsApp. You kena follow up. Kalau dia bagi nombor tu, you telefon. You telefon, terima kasih kak ke apa semua puan kan. Jangan panggil makcik kan, panggil makcik semua orang cancel. Terima kasih puan, kak ke apa semua kan. Okay, nanti bila saya dah siap, okay, saya buat. You kena start somewhere. Nak start tu is very difficult. Networking tu macam saya cakap, networking ni unlimited tau. You tak tahu daripada mana you akan kenal orang. Jadi daripada siapa yang akan kenal is unlimited. You kena keep going. Kalau rasa, tapi jangan berlakon lah. Maksudnya macam saya cakap tadi, you tak boleh berlakon. Dalam networking ni, orang ni ada potensi nak beli. Buat baik. Yang ini ini macam tak ada duit. Jangan. Tak boleh You buat kawan je semua. You tak tahu siapa yang akan beli, siapa yang akan bantu you. Selalunya
yang tak disangka-sangka lah yang bantu kita. Dalam pengalaman saya, yang tak disangka itulah yang akan membantu kita. Okey. Dan tadi tanya finance plan tu. Finance plan ni, you tengok you business apalah. Kalau macam you kata you nak buat baju tu, you kena kira sendirilah you punya costing. Contoh you nak buat baju. Okey, takkan you nak keluarkan first design satu. You kena katakan, okey, kurang-kurang pun you nak keluarkan 5 lay baju. 5 design. You kena buat dululah. You kena ada satu peringkat R&D. Siapa you kena start fikir dari sekarang. Siapa yang nak jahitkan baju-baju you? Siapa yang nak jahit? Siapa tukang jahit? You nak jadi apa? You tak boleh kata you lah tukang jahit, you lah marketing, you lah pemasaran, tak boleh. Banyak kawan saya yang buat baju, yang jual baju ni, dia tak jahit sendiri. Dia upah Bangladesh. Kat tempat saya ramai Bangladesh ambil upah baju. Dia jahit lagi murah daripada you jahit. Dia lagi cepat, lagi pandai, lagi murah. So you focus on design. Normally yang fashion ni yang saya tahu dia akan fokus on design, the quality, the marketing. Orang Bangladesh ni kalau dia pandai semua tu dah lama dia jual. Tapi pasal dia pandai menjahit, jadi dia fokus on menjahit. Jadi daripada sekarang you kena kira lah cost you. Sekurang-kurangnya you kena pakai dulu apa yang you nak buat ni. You kena pakai dulu, you kena gayakan dulu, tunjuk kat kawan-kawan you dulu, tunjuk kat saudara mara you. Okey tak kita saya punya design, terima komen, maksudnya dalam 3-4 bulan tu you kena cuba. Daripada situ tu semua involve finance cost tau. You nak beli baju, you nak beli kain, you nak beli nak tukang jahit, kurang-kurang you kena ada cost juga. 1,000 ke tak lari juga tu. You kena, lepas tu you build up lah. Okay, lepas tu nak keluarkan berapa banyak. You kena kira, okay, from there mungkin you nampak, okay, at least saya nak mula ni minimum modal saya 5,000. You kena carilah macam mana. Pinjam duit mak ayah ke, minta dia orang support. Okay. So saya rasa okay, itu soalan yang saya dah jawab. Ada lagi apa soalan-soalan lain? Kalau nak tanya secara terus ni, ada lagi? Apa dia? Satu soalan dari Facebook, adakah usahawan yang sudah membayar zakat perlu membayar cukai? Mari jawablah. Okey, pada asasnya setiap syarikat perlu membayar cukai walaupun dia dah membayar zakat. Cuma zakat ni tadi boleh ditolak daripada cukai yang perlu dibayar kepada Ilyas Revenue. Dia bukan kalau dah bayar zakat, cukai tak bayar-bayar. Bukan. So dia mesti buat pembayaran cukai, taksiran cukai dengan mengambil kira bayaran zakat tadi tu boleh ditolak daripada jumlah zakat, jumlah cukai yang perlu dia bayar. Itu jawapan saya. Adik Tan ada soalan lagi? Saya nak tanya untuk Ada. financial, kalau untuk emergency plan kan macam tadi ada bagi tahu untuk hari-hari sukar nanti untuk simpanan lah. Saya nak tanya agak-agak berapanya seharusnya kita simpan untuk emergency. Ini soalan yang kuat subjektif, bergantung pada kemampuan syarikat lah. So berdasarkan pengalaman saya lah, bergantung kepada industri yang perniagaan yang you ceburi. Okey, ada setengah perniagaan contoh macam industri yang Mutiara buat sekarang ni, industri telekomunikasi ataupun ICT. So dengan kontrak yang ada, dengan projek yang ada, kita kena fokus. So biasanya yang saya nampak kita perlu at least 1 tahun ke hadapan sebab bisnes dalam industri ni susah sikit untuk dapat projek. Okey, so kita sekurang-kurangnya saya cadangkan perlu ada 12 bulan simpanan ke hadapan. Kalau bisnes yang kecil-kecil ni yang senang nak buat jualan, senang nak generate revenue, maybe 3 bulan ke 6 bulan perlu ada simpanan. So it's quite subjective, bergantung pada keadaan dan jenis industri yang you ceburi itu sendiri.
Okay. Kena zaman sekarang ni pandemik, siapa yang ada simpanan 3 bulan, 6 bulan semua dah tutup kedai. Kan? Satu lagi you kena tengok juga reserve ni, prof kita, prof dia daripada banking, bila kita apply loan ni, dia akan tengok tau kita punya cash flow tu berapa banyak you punya reserve dalam company, berapa lama you boleh survive. Itu pun penting kalau untuk pinjaman nanti, bank akan tengok. Kalau dia tengok you punya cash flow ada reserve 1 bulan, dia tak lulus pun. Kalau dia tengok you punya cash flow tu reserve 6 bulan, dia boleh nampak. Sekarang ni lagi payah pasal bank dia pakai dia punya sistem, dia panggil credit analysis system ni, loan system ni, dia masukkan aja figure-figure semua ni, dia akan keluarkan satu analisis. Dia cakap nanti semua dia keluar macam-macam markah, dia kata performance ni lah, risk lah, apa semua dia akan keluar. Macam zaman-zaman dulu ni kita boleh buka kesian nangis-nangis meleleh air mata ni kan. Bank boleh bantu. Sekarang ni dia nak bantu pun dia akan based on the finding daripada software tu dulu. Maksudnya kalau software tu dah bagi satu analisis yang markah dia selalu katakan per 10, you dapat 3 per 10 tu, dia nak tolong pun susah, dia reject aja. Pasal dia nak melawan software tu susah. Tak macam dulu. Dulu ni dia banyak lagi, dia punya calculation tu manual. Manual, kita boleh explain sebenarnya saya banyak lagi saving tapi simpan bawah bantal. Sekarang tak laku dah ayat-ayat tu. Dia tengok actual financial performance. Jadi macam adik-adik yang baru-baru ni, you kena build up. Kalau you rasa, okay, next, you dah start business. Okay, sekarang ni you ada lagi modal lah, family tolong apa semua. Tapi next 1 year, you nak ambil, you nak apply loan. So you dah kena start build up you punya financial performance semua tu. Financial record. Nanti because bank akan tengok based on history, financial record. Unless lah kalau macam siapa tadi yang ada business scarf tu, dia, tak apa, dia kebun durian banyak. Dia boleh cagarkan kebun durian dapat loan. Itu lain cerita. Tapi yang kalau you nak pinjam berdasarkan you punya keupayaan financial business tu sendiri, it's not easy. It's not easy. Untung orang tangguh. Okay. Lain-lain ada lagi? Dia merujuk pada 5C lah. Ya. 5C yang bank ambil kira. Character, condition, capacity, collateral dan apa satu lagi ialah panggil apa? Condition. Itu kita kena serah pada Prof. Itu Prof punya forte tu. Saya tak kat sisi tu Prof. Saya tahu, saya datang dengan muka kesian. Itu. Lepas tu financial performance yang okey. Confident terlebih sikit. Tapi tak boleh, saya punya 5C tu mungkin dapat 4C pun dah cukup baik dah Prof. Tapi kalau kita tak prepare kan, 1C pun tak lepas. Wassalam. Untung you all semua, you kenal Prof. Siapa macam untuk funding, Prof is the key person yang boleh tanya. So ada lain lagi? Yang pemalu-pemalu yang lain sila bersuara, jangan malu-malu. Ini peluang terbaik ni. Universiti dah buat satu program yang baik. Kalau tidak saya panggil lah last ni kan. Saya nak panggil siapa ni? Saya nak panggil ni. Lelaki ni, Wan Abdul Rahman. Pendawaian elektrik dan pembinaan. Ini bagus ni. Mana Wan Abdul Rahman? Mana Wan Abdul Rahman mana? Wan Abdul Rahman, Wan Azmi. Dia pilih pendawaian elektrik dan pembinaan. Cerita sikit, you punya plan. Dah pergi buat wiring ke? Dah tak nampak ni. Mana Wan? Assalamualaikum. Ya, ada ya Cik Hafiz saya ada. Okay, Sorry tak boleh buka video, line sini tak apa okey sikit. tak apa. No problem. Hujan-hujan. Okey, daripada mana? Kampung mana? Cerita sikit. Saya orang Kelantan. Kelas. Kota Baru Kelantan. Okey. Cerita sikit Cik macam Hafiz mana? nak tahu? Oh, cerita sikit. Dah buat bisnes ke macam? Saya pun bangga ni ramai dah buat bisnes ni. Kalau you dah mula ni cerita. Saya bisnes untuk pendawaian ni saya banyak ikut ayah saya lah pergi dekat site kerja sebab ayah saya pun seorang kontraktor elektrik juga. Okey. Saya ikut-ikut tolong-tolong yang mana boleh tolong yang basic-basic. Maksudnya kalau knowledge untuk pasang lampu, pasang kipas tu yang basic lah. Kalau yang tu boleh lah buat sikit-sikit. Perancangan untuk masa depan
untuk industri ni mungkin semasa industri nanti saya akan ambil part time kursus kot untuk ke arah technical electrical. Okay. Jadi sekarang ni you punya plan nak membesarkan perniagaan family lah, perniagaan ayah macam tu. Lebih kurang macam tu lah, tapi saya nak buka company saya sendirilah. Okay, ayah punya bisnes dia ada memang go proper macam CIDB registration Yes, semua yes. ada. Ada CIDB. Dia CIDB grade apa? G3 kalau tak silap saya. G3. G3 tu is quite okay, middle level. Kenapa you tak nak bersama dengan you punya dengan ayah you nak besarkan perniagaan daripada G3 pergi ke G1 ke macam tu? Kenapa nak buka bisnes sendiri? Bisnes yang sama pula tu. Macam mana? Untuk peringkat awal mungkin saya akan sambung kot. Mungkin macam saya nak bawa improvise lah. Bukan saya nak buka yang baru juga. Saya nak ada banyak benda lagi saya nak improve. Mungkin kalau saya sambung saya akan improve banyak perkara lah. Dari segi itu wajib. management, dari segi finance, lebih tersusun dan lebih teratur lah. Mungkin saya akan sambung. Berapa ramai staff ayah sekarang ni? Staff ayah saya yang tetap ada 5 orang. Lepas tu staff dia yang tak tetap tu saya pun tak cam sebab dia banyak ambil sekarang ni macam budak ALP, budak technical, practical ni, intern, ALP, Giat Mara, College Vocational, Politeknik. Bagus. Kalau okay. Bagus macam Wan pun dah start involved dengan your father, your business family. Sebenarnya siapa yang ada family daripada background business ni amat untung tak pada saya. Mak ayah saya cikgu. Dia orang suruh saya jadi cikgu sebenarnya dulu. Tapi tak jadi cikgu. Lepas tu suruh jadi lecturer pun tak jadi lecturer. Jadilah lecturer, boleh sembang-sembang membebel macam sekarang ni. Kira lecturer lah juga kan Prof kan. Jadi macam Wan ni, you kena bersyukur Wan. Ayah you dah dalam bidang ni. You pun nak buat benda yang sama. So kalau you tanya saya sebaik-baiknya, lebih baik you duduk dengan company your family tapi you kena ada vision barulah. Okey, macam sekarang ayah you G3. You kena belajar sikit kat CIDB tu apa G tu, daripada G berapa sampai paling tinggi G1 dalam kategori apa. Kalau di Kelantan tu market dia kategori apa. You kena belajar. So you kena fikir macam mana nak besarkan bisnes ayah you. Ayah you umur berapa kan? Ayah saya umur 48. Muda lagi. Okey, mungkin baguslah you pun tengah belajar. Jadi maksudnya kalau you grad, saya rasa lebih baik you bersama. Pasal you pun okey, you bukan ambil electrical, you bukannya ambil ijazah dalam bidang saya elektrik. Bukan daripada bidang teknikal lah saya ni. Jadi tapi you kena in ingat. future saya nak ambil juga kursus tu. Kursus boleh, tapi you kena ingat bidang you ialah sebenarnya you nak jadi businessman. So kalau you tak boleh buat semua. So maksudnya sekarang ni okay, you focus on your forte. Your forte ni management business. Jadi you tak payah, susah payah sebenarnya nak pergi belajar untuk knowledge boleh. Tapi you tak perlu mungkin saya pergi belajar tu untuk dapatkan basic lah. Boleh supaya tak kena kelentong dengan orang tu boleh lah. Tapi kalau you kata you nak pergi belajar, tak perlu. Saya buat business telecommunication, saya tak pernah pun pergi belajar, tapi saya faham macam mana communication punya, macam mana apa tu 3G, 4G, 5G, macam mana nak pasang pencawang. Saya boleh cerita. Saya boleh cerita sampai orang tanya saya kena angkat tangan minta maaf. Saya kata saya ni accountant, cerita je macam engineer. Itu berdasarkan pengalaman dan pembacaan. Saya baca apa semua. Jadi macam you, kalau my advice, you boleh belajar lah. You boleh kursus untuk pengetahuan. Tapi you focus on your forte, maksudnya apa yang you punya kepandaian. Okay, you pandai bisnes, you ada cita-cita nak jadi bisnes, nak buat bisnes sendiri, so you fokus. Jadi kerja you ni nanti, you hire lah. You hire engineer, you hire electrician. Maksudnya bila you hire pekerja-pekerja ni, you pun bagus juga. You berkongsi rezeki, you bagi peluang orang cari kerja. Itulah matlamat kerajaan, matlamat macam kita bila kita buka bisnes ni sebenarnya kita nak membantu orang lain. Jadi you tak payah. Jadi you biar, tapi macam you pergi kursus tu penting. Jadi you tahu. Bila you nak sembang dengan, you nak go for bigger job. Macam sekarang mungkin ayah you 5 orang pekerja, full time, ada part time. Okay. You tengok sekarang ni, you study. Dia punya
job berapa range dia. Mungkin dia punya job range 10,000, 20,000, 50,000. Okay, bila you masuk, you kena tunjukkanlah perubahan dia. Okay, bila you masuk je, you boleh dapatkan job 100,000 ke atas. Jadi ayah you pun bangga. Dia ada orang yang boleh bantu dia pada segi marketing semua. Jadi that's your focus. Okay. So okay, terima kasih Wan. Kita ada dapat sharing sama-sama, sikit. Cik Hafiz. Okay, dah pukul 5.10 ni, saya tak ada masalah. Yang lain-lain ni, okay, kalau kita serahkan pada Prof lah moderator. Nak menamatkan, nak menggulungkan kita punya sesi ke? Terima kasih Encik Abdul Hafiz. Ya. Jadi saya tak mau membuang masa banyak lah. Sebab pada kita tak apalah, pada pelajar-pelajar ni mungkin ada satu sesi lagi besok. Jadi sebelum kita tangguhkan, kita ada sesi gambar. Jadi saya minta semua boleh buka video masing-masing untuk kita bergambar. Dan saya pohon Encik Azlan kalau boleh dapat mengambil gambar untuk semua. Okay. Jadi kita ada dua ambil di segi gambarnya. Satu Okey, semua boleh boleh semua buka gambar. Dato' Nuria, gambar terbalik Dato' Nuria. Orang kuat kita Abang Azlan ni Baru nampak ni